pun tak boleh. Semua Ya'juj dan Ma'juj semua. Allah hantarkan hujan, bawa mereka ke satu tempat. Maka bumi menjadi makmur selama 7 tahun di bawah pemerintahan Nabi Isa alaihissalam. Tak payah nak fikir makan, tak payah nak fikir minum. Kita dah baca dah. Buah-buahan jadi besar, susu-susu binatang jadi banyak. Satu kampung boleh minum susu dari seekor kambing, seekor lembu. Disebutkan dalam hadis. Bumi pada masa itu akan jadi makmur. Sehinggalah datangnya angin yang meniup, dan apabila dihirup oleh orang beriman, mematikan segala orang beriman, dan yang tinggalnya hanyalah yang kafir. Dan pada masa itulah berlakunya kiamat. Jadi kalau kita nak baca ke teori ke apa bala ke, sandarannya hadis. Jangan duk main agak-agak. Ni 15 ni akan datangnya dukhan. Dulu ada orang agak jerbu tu dukhan. Ni jerbu ni dukhan ni. Jerbu hanya ada di Malaysia, Indonesia. Pendek kata negara yang sia-sia di hujung dia. Amerika tak ada jerbu, Brazil tak ada jerbu. Asap itu mengelilingi manusia seluruh dunia. Bukan hanya ada di Malaysia saja. Dikaitkan pula jerbu dengan tanda-tanda kiamat pula dah. Baik, kemudian kita masuk pada hadis yang seterusnya, bab yang ke-54. Bab ma jaa fid dajjal la yadkhulul Madinah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan Dajjal itu tidak masuk ke dalam negeri Madinah yang mulia. Yakni Madinah adalah tempat perkuburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok di negara mereka sekarang ni, konsert-konsert dah menghampiri kota Mekah. Kota Madinah belum sampai. Konsert-konsert dulu di Jeddah, dulu di Riyadh. Di Jeddah, di Riyadh bukan setakat konsert, wrestling membuat di situ. Yang akak-akak duk tengok Hulk Hogan pakai spender saja tu. Ric Flair, Undertaker, John Cena, The Rock buat pertunjukan tinju gusti dekat negara Arab. Tuan-tuan boleh bayang tak? Yang baca Yasin malam Jumaat haram, hak pertunjukan gusti tak haram. Apa nak jadi puak-puak ni? Baca telkin di kubur haram. Konsert orang putih terkinja-kinja yang datang semua tuan Arab tengok tak haram pula. Baca doa kunut haram, bid'ah, masuk neraka. Salman Khan buat konsert Hindustan boleh pula di sana, tak haram pula. Jenis apa ni tuan-tuan ni? Dia hantarkan kader-kader dia ke seluruh dunia, bagi tahu kata bid'ah, bid'ah, bid'ah. Dia hantar penceramah-penceramah lulusan daripada negeri dia balik ke negeri orang Melayu, cerita dekat orang Melayu. Talqin tak boleh, bid'ah. Baca qunut, bid'ah. Doa lepas sembahyang, bid'ah. Zikir lepas doa lepas sembahyang, bid'ah. Tapi dalam masa yang sama mereka buat konsert di tanah suci. Berhala telah dibina di sana, kuil-kuil telah dibina di sana, dan penceramah tadi diam. Dan kita pun sibuk nak pergi umrah. Kita rasa bangga, seronok pergi umrah. Tu yang kita duk kata banyak kali tu. Kerana Allah perintahkan kita buat haji, buat umrah. Diperintahkan kita ziarah makam Rasulullah, kita pergi. Kalau tak ada tu kita pun tak mau pijak depa. Perangai buruk. Sebab tu kita bukan melihat Arab. Islam bukan melihat Arab. Islam bukan melihat Melayu. Islam melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok perangai tu Arab, 1 sen tak guna untuk kita. Bukan contoh yang terbaik pada kita. Duk tempat dewan jubah semua. Mai ke Malaysia seluar pendek. Duk di Thailand langgar hara.
Saya naik kapal terbang, orang Arab duduk sebelah, minum arak, minta kat pramugari tu nak arak. Bila sampai transit di Emirates, nak terbang ke Jeddah, duduk sebelah dia juga, tak turun kapal terbang tu, dia minta arak lagi. Pramugari kata tak boleh dah nak pergi ke Arab Saudi, dilarang arak. Kapal terbang yang sama, orang yang sama, tukar pramugari. Hak tadi hanya muarak, bila nak pergi ke Arab tak boleh arak pula, orang yang sama juga. Saat lagi dia nak sampai, dia masuk dalam jamban, dia keluar pakai jubah pula. Nampak? Itu nak balik tempat dia. Yang nak balik tempat, nak datang tempat-tempat kita, si perempuan pula keluar daripada cok pasport saja, masuk ruangan menunggu nak naik kapal terbang tu, dia buka habis. Bila sampai KLIA, clear, rambut pun clear, jubah pun clear, dia pakai seluar pendek, seluar merah perempuan, rambut perang. Takkan kita nak jadi contoh? Ini yang kita tak mau, dan ianya telah berlaku kepada kita sekarang ni. Sebab itu tuan-tuan, kita ni ingat kepada Nabi SAW. Maka janganlah melihat Islam itu pada bangsanya. Kalau kita duk tengok orang Melayu punya Islam, tak Islam orang-orang kafir. Orang beratur nombor ekor, Melayu beratur sekali. Bergaduh sama-sama Melayu daripada mula merdeka sampai sekarang. Orang Melayu jatuh, orang Melayu tepuk tangan. Kalau nak tengok pada Islam, jangan tengok pada Melayunya. Tolonglah tengok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulianya Rasulullah dikebumikan di Madinah. Kerana ada jasadnya Nabi di Madinah, maka Allah pelihara bumi Madinah tu. Baik, kita baca hadisnya. An Anas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti Dajjal al-Madinah fayajidul malaikah yahrusunaha fala yadkhuluha at-ta'un walad Dajjal insyaallah. Baik, hadis sahih daripada Anas telah bersabda Nabi SAW, datang Dajjal akan negeri Madinah, maka didapatinya malaikat menjaga Madinah akan dia. Maka tiada dimasukkan dia oleh ta'un, dan juga tiada dimasuk oleh Dajjal insya-Allah. Penyakit ta'un pun tak ada di Dajjal di Madinah. Dajjal pun tak boleh masuk di Madinah dengan izin Allah insya-Allah. Baik, hadis kedua. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman yamanin wal kufru min qibalil masyriq was sakinah li ahli al-ghanam wal fakhru wal riya fil faddanin ahli al-khayl wa ahli al-wabar. Ya'til masih idza jaa dubura Uhud sarafatil malaikah wajhahu qibala syam wa hunalika yahliku. Baik, juga hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman di negeri Yaman. Al-iman Yaman. Sebab tu hari ni orang attack Yaman. Okey, macam-macam benda orang attack Yaman. Nak iman pergi ke Yaman. Maka ramailah orang-orang Islam yang pergi belajar di Yaman. Susah di Yaman ni.
tapi tetap kita pergi sana. Sebab Nabi kata dah, al-iman Yaman. Sebab tu orang attack banyak ni. Orang attack ulama-ulama yang keluar daripada Yaman, yang belajar daripada Yaman, maka ulama ni akan jadi sasaran untuk serangan. Tuan-tuan tengoklah, daripada Yaman ni yang kuatkan pegangan kita. Kemudian katanya wal kufru min qibalil masyriq, dan kufur datang daripada pihak timur. Kekufuran datang daripada pihak timur. Tuan-tuan carilah timur tu di mana? Negeri mana yang timur ni? Wasakinah li ahli al-ghanam, dan tenang hati bagi orang yang mempunyai kambing. Wal fakhru war riya fil faddadin, megah dan riak pada orang-orang yang besar suara, ahli kuda dan ahli bulu, ahli al-khail wa ahli al-wabar. Ya'til masih, bila datangnya dajjal, idza jaa dubura Uhud, apabila sampai di belakang Uhud, sarafatil malaikah, dipalingkan malaikat mukanya, wajahahu qibal syam, menghadap ke arah Syam, wa hunalika yahlik, dan disitulah dajjal dibinasakan. Hadis yang sahih. Baik, kita tengok apa cerita dua hadis ni. Kalau kita baca seorang-seorang pakai duk menung, apa makna hadis ni? Tak faham tu dia. Malaslah baca, biar aku tengok TikTok. TikTok senang faham. Akhirnya mengadaklah dia TikTok 24 jam. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, Dajjal itu berjalan ke serata bumi, dan Dajjal itu pergi ke tempat kediaman orang. Semua kampung dan negeri dimasukinya, diajak dan diserunya sekalian orang, malah dia mengaku dia sebagai Tuhan. Macam mana dia datang semua rumah? No, semua negeri, semua rumah. Cepikir macam mana dia datang. Dia datang rumah Opah Cik, datang rumah Kak Som, datang rumah Cikgu Cameron, rumah Pak Leman, dan dia masuk. Tak dah ada dah apa propaganda Dajjal kat rumah kita. Apa yang semua orang ada, kita pun ada. Cepikir. Maka mudahlah Dajjal menjalankan propaganda dia. Dulu hidup kita ni akan sempurna bila rumah kita ada perigi. Masa saya duduk di Felda dulu, tak sempurna rasa dia. Sebab rumah saya atas bukit. Nak cari